من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم بهذا المكان المبارك الذي تتنزل عليه الرحمة والبركة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الرحمة ويجعلنا من أهل البركة ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى إن شاء الله، آمين رب العالمين. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من بعد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا، عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت، صلى الله عليه على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألم، من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم. يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah. Pertama sekali terima kasih kepada pengurusi majlis sudah tadi saya difahamkan Cikgu Muhammad Nur Arif, dan yang saya hormati pengetua High School Kelang Puan Huzaimah binti Bahari, dan seterusnya penolong kanan Hem Puan Umi Kalsum binti Muhammad Wahid, dan pemangku penolong kanan Hem Cikgu Muhammad Nizam bin Banaji, dan seterusnya setiausaha program yaitu Puan Ustazah Zamisah binti Rafi'i, seterusnya guru-guru, adik-adik muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan adik-adik semua dan guru-guru di satu tempat yang penuh diberkati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kata diberkati? Kerana sekarang ini kita berkumpul untuk mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum Ustaz meneruskan ceramah, mungkin ada yang nampak tadi ni Ustaz mana datang ni sopan besar sangat ni, kenapa? Telinga pun tak nampak ni, kenapa Ustaz? Saya takut lah Ustaz. Ustaz dulu mengaji di Yaman Hadramaut. Di Yaman tu adik-adik dirahmati Allah Subhanahu wa taala, habis saja mengaji Ustaz akan dililitkan serban. Dililitkan serban yang mana sebelum itu Syekh Ustaz itu dililitkan serban oleh Syekh dia, Syekh dia oleh Syekh dia, Syekh dia oleh Syekh dia, Syekh dia oleh Syekh dia, sampailah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang suka pakai serban tu. Dan hari ini alhamdulillah berkumpul untuk Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ustaz tanya satu benda. Jika pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tanyalah siapa pun, tanyalah siapa pun, semua akan kata cinta. Tanyalah orang kat luar sana yang orang beragama Islam, confirm dia jawab cinta. Contoh kalau Ustaz tanya, semayang penting? Penting Ustaz, tak baik cakap macam tu. Ustaz tanya buat apa? Semayang kan penting Ustaz, kalau tak semayang dia masuk neraka. Ustaz kenapa tanya semayang penting ke tak penting? Semua orang tahu penting. Ustaz nak tanya satu benda, tahu tak kenapa di hari akhirat Allah tutup mulut kita? Dia bercakap tangan, bercakap mata, bercakap telinga. Sebab mulut ni bohong. Mulut ni ayat power. Pernah tak kadang kita tulis ayat power ni atas surat cinta? Bertemu tanpa wajah, berkata tanpa suara, hanya surat berhubung bicara. Menyampah. Betul tidak? Ayat power.
tapi dia di depan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tak tanya dulu. Cuba, contohnya dalam bab sembahyang tadi Ustaz sebut tadi, penting tak penting. Cuba sekali-sekala kita tanya, kita berjalan, kita nampak ada orang tua, dia tengah kerja, contohnya kerja dia susah, angkat barang contohnya, ataupun angkat batu. Angkat batu susah, cuba tanya. Pakcik, minta maaf nak tanya sikit, boleh pakcik? Boleh. Pakcik ni minat ke kerja pakcik ni? Nampak bersungguh-sungguh pakcik buat ni. Pakcik minat ke? Tahu tak pakcik tu jawab apa? Nah, kau pernah kena pelempang tak? Kenapa pakcik cakap macam tu? Kau pergi ke apa ni? Dia marah. Sebab dia tengah penat kerja dah susah. Kita jangan apa? Pakcik minat. Dia akan jawab apa? Pakcik tak minat kerja ni, tapi kerja ni penting untuk pakcik. Pakcik nak bagi anak isteri pakcik makan apa kalau pakcik tak kerja. Inilah kerja yang pakcik boleh buat. Itulah kerana dia pakcik buat selalu, pakcik buat banyak kali, dan kadang-kadang pakcik buat overtime. Sebab penting. Macam itulah sembahyang. Kalau betul penting, kita akan tunjukkan melalui perbuatan, bukan dengan kata-kata. Baik, balik pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita kata, cinta lah Ustaz, kami cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bila kita sebut cinta, dia perasaan, betul tidak? Bila kita dengar pasal cinta, dia perasaan. Itu yang bila orang nyanyi pasal cinta tu dia perasaan. Betul tak? Kalau dia nyanyi tu macam pertama kali aku cinta, pertama kali ku dilukan. Feel lah? Sebab cinta ni perasaan. The feel. Kalau adik-adik cinta tak seseorang, rindu, betul tak? Rindu. Tapi dengan Nabi SAW, kalau adik dengar contohnya nama Nabi Muhammad, dengan duduk-duduk jadi Muhammad, ataupun kita dengar tadi Tala'al badru alaina, kita dengar tu feel macam feel. Ada rasa hidupnya Nabi Muhammad, ya Allah, asal tak mimpi-mimpi dia. Ada rasa tak? Tak payah jawab. Confirm tak ada. Bila kita sebut Ustaz kat Yaman, selalu Ustaz dengar qasidah Arab. Kadang-kadang kita jalan contoh kita dengar Muhammadun asyrafun Arabi wal ajabi. Kita bila dengar rasa macam mana? Ada connection atau tidak? Ada rasa Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, ataupun mengalir air mata, ataupun hati itu rasa macam ya Allah, aku dah lama tak buat apa yang Nabi suruh. Kebanyakannya tak ada. Kalau kita dengar azan, tengah jalan adik-adik tengah jalan tiba bunyi azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, rasa ada rasa dah termasuk waktu sembahyang waktu semua dulu. Ada rasa dia duga bukan tadi bawa azan, ni azan apa buat? Dia tension. Tapi bila dia dengar yang ni, cuba tengok cuba tengok. Kalau dia dengar yang malam menanti siang, siang menanti malam, bagai berkurun lamanya. Kan betul? Kan betul? Aku dah cakap kan? Betul atau tidak? Ada feel Masya Allah. Ataupun kalau kita dengar yang terasa bagai ditusuk semilu pisau, peringnya entah bila akan terhenti, bertemu
Ustaz, yang tadi bahasa Melayu. Kalau Ustaz nyanyi bahasa Inggeris pun kita orang faham. Bila kita orang faham, so kita orang boleh feel. Tadi lagu Arab Ustaz yang kami sebut selawat tu kami tak faham. Macam mana kami nak feel? Possible. Masuk akal? Cuba dengar ini. Feel ke tidak? Hoşyarım seni sini dia punya pipi. Ada sebenarnya hati kita ni belum benar-benar cinta. Sebab kita tak cinta sebab apa Nabi Muhammad? Sebab kita tak kenal. Ustaz dulu sebelum Ustaz pergi Yaman, dahsyat. Ustaz ada satu motor nama dia Pentagama, full bikin penta. Maut punya bawa, cuma tak maut dia. Masa itu tak rasa. Ustaz pergi Yaman umur Ustaz 17 tahun. Lepas SPM, Ustaz dekat sana Ustaz ditarbiyah, ditunjukkan jalan. Tak semua tak betul. Bukan semua yang Ustaz buat sebelum itu tak betul. Tapi akhirnya Ustaz dibawa, akhirnya baru kenal Nabi kita Muhammad SAW. Kita sebab tak kenal. Sebab kalau ada cinta, dia mesti akan membawa kepada pengorbanan. Cuma kita tengok sahabat-sahabat Nabi yang sanggup berkorban apa saja demi Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat Nabi nama dia Suhail Ar-Rumi. Suhail Ar-Rumi, dia diperintahkan Nabi untuk berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Masa dia pergi kat tengah padang pasir tu, sampai kat tengah padang pasir tu, Suhail ni orang kaya. Dia bawa barang dia mana? Dia bawa unta beratus-ribu. Dia bawa emas, permata. Tujuan dia nak bantu orang di Madinah. Sampai tengah padang pasir dia dikepung oleh puak-puak Quraisy. Puak-puak Quraisy terasa kepung dia. Orang Quraisy kata apa? Suhail, engkau ni memang tak kenal budi. Dulu masa kau datang Mekah, kau apa ke dana, kita orang tolong kau, kau dah jadi kaya. Sekarang kau nak ikut Muhammad ni. Orang Quraisy kata. Suhail ni sebab cinta dia terlalu tinggi pada Nabi. Masa dia dengar tu dia kata apa? Macam inilah wahai orang-orang Quraisy. Apa pendapat kamu kalau aku tinggalkan semua harta? Boleh tak aku pergi ke Madinah? Keperhatian orang Quraisy. Orang Quraisy masa dengar tu mereka kata, tinggal semua. Orang Quraisy kata kalau macam tu tidak. Dia mesyuarat. Dia bincang sekejap. Lepas tu dia orang kata, okey Suhail, kalau nak tinggal, okey, kau bolehlah pergi mana-mana. Rupanya dia nak harta sana. Suhail dia berjalan daripada Mekah ke Madinah, legang kangkung. Tinggal habis. Masa tu berita sampai pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad masuk dekat Mekah. Nabi Muhammad masa dengar tu, diriwayatkan oleh satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Fardawih, ba'da an sami'a khabar Suhail. Bila dia dah dengar tentang cerita Suhail tadi kena rampas harta dia, Nabi kata apa? Rabiha Suhaibun, Rabiha Suhaibun, Rabiha Suhaibun. Untungnya Suhail, untungnya Suhail, untungnya Suhail. Dia kata untung